وصحبه ووالاه إلى قيام الساعة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. Amin. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم آمين. Amin. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Khabar semua sihat? Alhamdulillah. 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 Baik, malam ni kita sambung. Minggu sebelum tu kita dah submit latihan Minggu lepas tu tak ada ya. untuk fi'il mudhari'. Ya mudhari'. Kategori untuk dhamir ni adalah untuk Anta. Anta. Dia punya adalah untuk anta. Ustaz, saya ada soalan Ustaz. Baik, silakan. Bukan ni confuse kemusykilan lah sikit. Yang fi'il mudhari' ni kan Ustaz, yang anta ni dengan hiya, domir anta dengan domir hiya bermula dengan ta dua-dua kan? Ya, Baik, ya. betul. Okey, dan akhir pun sama, baris depan dua-dua. Ya. Betul. Tapi yang hiya tu ada kena pastikan dia baris atas dengan baris depan ke Ustaz? Ataupun tak kisah baris? Kena Yang pastikan dia baris. huruf di Tak dengar. tak dengar ya? Huruf depan. I mean huruf pertama. Boleh Tak dengar ulang semula. Tadi dia breaking off sekejap. Okey. Untuk Anta tu fi'il kena mudhari', pastikan huruf. untuk mudhari' hiya dengan anta, domir hiya dengan anta. Sama. Sama kan ta, Ustaz? Betul, sama baik. Okey, barisnya tak kisah ke ataupun kisah? Untuk baris huruf pertama ke huruf akhir? Huruf pertama. Yang akhirnya pertama. memang baris depan. Mm-mm. Yang pertamanya anta tu. Yang pertamanya dia sama macam hiya juga. Dia tak kisah sama ada ta itu berbaris atas ataupun ta itu berbaris depan. Ya. Boleh. Betul. Kalau bawah tak boleh Bawah tak boleh. So maknanya samalah hiya dengan anta. Ya. Sama, sebiji. Sebiji. Okey. Sebiji dia tak ada beza. Sama. Ada lain sikit. Ya, tak ada Okey, beza. Tak ada okey. beza. Okey. Cuma kalau madi dia berbeza kan Ustaz? Kalau fi'il madi untuk domir Yang lain. dia terbalik kan? Mati. Kalau hiya tanda mati ta tu, lepas tu sebelum dia tanda baris atas kalau untuk fi'il Betul. madi. Ya. Tapi Betul. kalau anta akhirnya baris atas tapi sebelumnya huruf mati. Bermati. Betul. Untuk Terbalik madi dia lah. mudah nak beza. Untuk mudhari' dia susah sikit nak beza. Kecuali kita tahu terjemahannya lah. Kita tahu dia tengah cerita tentang feminin ke atau dia cerita tengah cerita tentang maskulin kan. Itu bolehlah kita nak bezakan. Tapi untuk permulaan tak apa, kita tak bimbang tentang itu sebab yang kita nak tahu dia isim, fi'il ataupun harf. Itu yang kita nak tahu dulu. Bila kita tahu dia fi'il pula, kita nak tahu dia fi'il madi ke mudhari'. So itu cerita pada peringkat yang kita tengah lalui ni. Kita nak tahu beza antara dua ini dahulu. Jadi memang ketika macam alamak tanda dia sama. Memang sukarlah kan. Tapi sebenarnya dia jadi mudah sebab apa? Berkuranglah tanda yang kita nak kena ingat, sama je tanda dia. 8 domir tandanya hanya ada 7 saja. Sebab apa? Hiya dan juga anta berkongsi tanda yang sama. Untuk mudhari'. Kita dah boleh bezakan dia adalah mudhari'. Kita boleh bezakan antara mudhari' dan juga madhi tadi kan, macam Ajazana sebutkan. Hiya kita dah boleh beza dah. Dia ta sebelumnya baris atas, dah boleh beza. Kalau madhi untuk anta dia ta atas sebelumnya huruf sukun macam tu. So kita dah boleh beza fi'il madhi dan mudhari' itu tujuan kita, objektif kita nak capai itu. Kita tahu isim fi'il harf, fi'il, kita tahu madhi dan juga mudhari'nya.
Baik, Okey, terima kasih Ustaz. Ustaz, sama-sama. Ustaz. Ya, saya silakan Haji Sas. Okey, dengar. Okey. Tadi Ustaz cakap tadi terjemahan. Maknanya dalam konteks ayat tu kita kena tengok adakah dia maknanya dia merujuk kepada mungkin isim tu isim muannas ataupun muzakkar. Ya. Betul tak Ustaz? Feminine. Betul. Betul. Itu cara yang mudah betul lah. Kan? Kalau Apa dalam tu? ayat Anas tu, muzakkar tu apa sih? Feminine, Lelaki. masculine. Akan lelaki. Feminine, okey. masculine. Okey. Lelaki, perempuan. Okey. Lelaki perempuan. So muannas Maksudnya- lelaki. Mana Perempuan. Mana perempuan. Feminine. Jangan nak Muzakkar ingat tu. lelaki. Yang satu apa? Kan. Muannas dengan Muzakkar. 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 Oh, lelaki. Feminine dengan contoh macam kita nampak ta'kulu. Kan kita macam, oh ini untuk hiya ke untuk enta? Kita tak tahu kan. tak tahu. Untuk hiya ataupun enta kan. Ya. Tiba-tiba depan tu kita nampak nama Maryam. Maryam. So kita tahu So, ta'kulu ni untuk hiya ke feminine. untuk enta. Ya. Sasa dia adalah untuk hiya lah, untuk Ya. feminine Kena kan. ada. Okey. Sebab apa? Ada Maryam. Kan? Kalau dia letak ya nun, ujung dia Letak ya nun dia jadi lain lah. jadi anti ya. Tiba-tiba ta'kulu muslimah. Muslimah. Kan. So kita tahu okey ini untuk hiya ke untuk anta. Kita tahu untuk hiya. Sebab Ya. apa? Ada tamar butah ni untuk feminine. Feminine. So ta'kulu ni untuk feminine. So kita kena carilah nanti dalam ayat tu ada tanda muannas ke, ada tanda maskulin ke, ada tanda feminin ataupun penceritaan ayat tu tentang apa. Tapi itu nanti bila kita dah makin kenal banyak tanda, kita akan jadi lebih mudah nanti. InsyaAllah. Buat table tu. Paling mudah tengok table, letak table tu sekali. Dan madi mudhari' tu letak waktu baca. Nampak cik. Baik, kita nak buat dulu sikit untuk fi'il mudhari' dhamir anta. Kita ada perkataan qara'a. Ini adalah huwa dan bentuknya untuk fi'il madhi. Jadi kita nak jadikan untuk anta fi'il mudhari'. Baik, apa nak buat? Tulis balik. Untuk perkataan qara'a, pertama Tambah. salin je balik. Salin balik. Balik. Salin balik. Lepas tu letak ta. Masukkan tanda. Tandanya adalah ta di awal perkataan, huruf akhir berbaris Depan. 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 Dah selesai. Kan? Matikan huruf nombor 2. Azan Nurah nak matikan huruf kedua nombor 2. Taqra'u. Jadilah bunyinya. Begitulah. Kan dia tak ada baris. Tapi kalau orang yang tahu Arab dia tengok dia tahu dah. Tapi kalau kita nak letakkan baris, bunyi dia taqra'u. Macam mana nak tahu baris yang lain ni? Itu semua kemahiran bahasa lah. Bila kita selalu jumpa, kita akan tahu dia punya madhi dan juga mudhari' dia. Tapi betul kalau kita tak letak baris, betul tak perkataan mudhari' itu untuk anta? Betul. Dia tetap betul. Baik, perkataan fahima. Nak tukar kepada anta untuk mudhari'. Salin balik. Salin balik. Ha dan juga mim. Baik, Baik. kemudian Ta di awal perkataan, kita masukkan tanda ta di awal perkataan, huruf akhir berbaris depan. huruf akhir berbaris Baris depan. depan. Maka dia dah jadi dah. Kan? Kalau masuk Azan Nuriyah punya, huruf kedua tu sukun. Kan? Masuk huruf kedua sukun. Boleh. Baik. Perkataan amilah. Amilah, okey. Kalau dia jadi fi'il mudhari' untuk anta. Salin balik. Tak milu. Ain, mim, lam. Kita masuk apa? Masukkan tanda. Ta di awal. Tandanya ialah ta di awal perkataan, huruf akhir berbaris depan. Dia jadi Depan. kalau berbaris, kalau kita ikut baris lama, mungkin betul, mungkin salah kan. Kalau qara'a taqra'u betul.
kan. Taqra'u. Fahima kita letak tafhimu, jadi kurang tepat. Kan sebab dia adalah tafhamu. Kalau amila kita letak amila, kalau kita letak ta'milu kita ikut jadi kurang tepat. Sebab dia adalah ta'malu. Itu semua tak apa. Itu nanti boleh tengok kamu. Itu juga nanti kemahiran bahasa bila dah selalu jumpa. Baik, Roka'ah. Mana pula boleh buat? Tarka'u. Tarka'u. Salin je dulu. Masukkan tanda Tarka'u. ta di awal perkataan. Huruf akhir berbaris depan. Ustaz, Maka jadilah dia fi'il mudhari' untuk anta. Ya, saya. kaedahnya menukar baris dia tu macam mana? Huruf ketiga tu dia rasa saya memang dia ada dalam acuan macam tu kan, tapi dia pasif kan. Kita nak kena tahu dia ni bentuk yang mana. Macam saya pernah kongsikan sebelum ni lah. AA ke, AI ke, AU, II, IU, bentuk yang itu. Dan bentuk tu semua baris di dalam bentuk mudhari' itu memang kita kena merujuk kepada kamus. Rujuk pada kamus tu perkataan. Memang kena rujuk pada kamus. Dia tak ada kaedah yang pola, dia punya pola tu yang kita bawakan AA, AI, AU tu kita bawakan. Cuma perkataan apa? Itu kita tak boleh tentukan. Itu memang setiap perkataan tu dia berbeza mengikut pada apa yang orang Arab sebut. Jadi memang kena merujuk kepada kamus. Sebab itu kalau kita beli kamus yang paling ringkas, kamus tu dia mesti letak satu perkataan tu dia akan letak madhi, dia akan letak mudhari' dan dia akan letak masdar. Dan dia akan letak 3 ni. Sebab apa dia letak 3 ni? Sebab dia tahu madhi bertukar pada mudhari' dia itu berbeza. Ada perbezaan. Jadi dia kena letak supaya orang tahu yang ini mudhari'nya apa. Kan? Sebab bukan setiap perkataan madhi itu mudhari'nya adalah sama, tak. Kan qara'a dia taqra'u, kan macam fahima dia tak jadi tafham, dia tak jadi tafhimu, dia tukar jadi tafhamu. Kan sajada dia sama dengan qara'a sajada. Kan tapi qara'a dia jadi taqra'u, sajada dia jadi apa? Jadu. Dalam Quran ada walillahi judu. Huruf ketiga tu depan. So dia tak sama walaupun qara'a sajada sama, tapi yang ni taqra'u, yang ni tasjudu. Macam ni boleh jadi begitulah dia bahasanya macam tu barisnya. Tak ada kaedah. Sebab tu dalam kamus dia akan bagi 3. Madhi, mudhari', masdar. 3 dia akan bagi. Tak konsisten lah Ustaz nak. Dia memang kena ikut kamus. Kalau kita ikut kamus lah, memang kena ikut Arab guna yang macam mana dalam bahasa dia. Dan dia tak ada kaedah khas, dia cuma ada pola yang kita boleh kenal. Itu sahaja. Ustaz, sebab tu dalam kamus dia akan bagi 3. Ya, silakan je. Masdar tu apa Ustaz? Okay. Masdar tu kita panggil dia macam noun. Permainan, makanan. Dia permainan, kan. Telah main, sedang main, mainan. Permainan. Kata terbitan. Makan. Kata terbitan. Kata terbitan. Ya, betul. Terima kasih. Nama terbitan. Jazakallah khairan. Nama Kata terbitan. Kata terbitan. bukan kata, nama terbitan. Nama. Kata nama terbitan. Kata nama terbitan. Dalam bahasa Arabnya isim masdar, kata nama terbitan. Pentadbiran, macam takbir pentadbiran. Kalau English apa? Noun. Baru nak tanya. English pronoun. Pronoun. Oh, pronouns. Ya, saya tak pronouns. Okay. Pronoun saya. Kata nama terbitan. Baik. So dalam kamus ini ada yang pronouns ataupun masdar ini juga kenapa dia letakkan, sebab dalam bahasa Arab masdar tu kadang ada 2, kadang ada 3, kan. Dia tak sama.
Ada beberapa, ada perkataan yang ada dua, overall ada satu, tapi nanti ada perkataan yang ada dua. Dia punya pronouns dia. Ada perkataan yang ada tiga, kan? Apa tu? Jadi diletakkan masdar supaya membantu orang nak belajar bahasa Arab tu supaya boleh kenal terus. Ustaz, yang buat confuse tu, masdar tu ada nama orang Jawa, Ustaz. Itu Wak masdur. Wak masdar ke apa yang menang? Nama orang Jawa master. Yang menang tu, yang menang apa lagu 60-an tu kan? Masdar. Wak masdar lah. Ya. Otai masih berbisa. Otai tu, otai masih bisa tu, ya Allah. Macam mana bahasa Arab dia ambil nama dia? Masdar. Okeylah. Okeylah tu. Okeylah. Lagi confuse. Ambil sempena Jawa nama lagi pandai bahasa Arab. bahasa Arab tu. Yalah. Orang Jawa datang ke tanah Arab datang ke tanah Jawa dulu. Nasib tak ada nama madi ke mudhari' kan. Masdar okeylah, nama dia okeylah kan. Dia memang kata nama. Jadi macam itulah. Dia tak ada yang tertentu, memang kena tengok pada kamus, bergantung pada kamus. Masdar. Baik. Kereta Mazda. Itu nama terbitan tu. Mana ada je. Keluar semua. Baik, kita lihat pada fi'il mudhari' kita yang kelima, iaitu untuk dhamir yang kelima, antum. Antum secara umumnya digunakan untuk ramai. Kita tahu untuk ramai. Dan secara asasnya digunakan untuk maskulin. Ini kalau kita cerita penggunaan biasa lah. Penggunaan biasa digunakan untuk maskulin, penggunaan biasa. Tapi bila kita cerita tentang penggunaan Al-Quran, maka Al-Quran menggunakan dia untuk maskulin dan juga feminin. Guna untuk dua-dua. Untuk laki dan juga untuk perempuan. Sama. Gunakan antum. Baik. Tanda untuk fi'il mudhari' dhamir antum ialah ta di awal perkataan, waw nun berbaris atas di akhir perkataan. Kalau boleh dalam kepala tu kita capture tanda yang warna hijau ni. Kan, dan kita sebutkan je apa yang ada tanda dia. Kita ada ta awal perkataan dan kita ada waw nun di akhir perkataan. Nun tu pula kita ambil nun yang berbaris atas. Ambil nun yang berbaris atas untuk permulaan. Mudhari' ya. Untuk mudhari'. Mudhari' antum. Oh, sama lebih kurang macam home lah Ustaz Lebih Tapi kurang home macam ya. home. Home ya. Home ya. Betul. Beza tak banyak. Tapi apa sebab untuk ya kan, bila huwa permulaan dia huruf apa? Huwa permulaan dia ya. Huwa Ya. permulaan dia ya. Jadi yang mengikut bawah dia home pun sama ya. Ya. Okey. Anta permulaan dia ta, jadi antum pun diikut permulaan dia. Oh, okey. Dua sama. Okey. Baik, maka tanda Tapi ta di awal. sekejap Ustaz. Ta ni tak kisah baris Ustaz. Ta pun untuk permulaan kita tak kisah dia baris apa. Dia boleh baris atas dan dia boleh berbaris depan. Baris bawah tak adalah. Untuk fi'il ta, untuk fi'il empat huruf tu kalau dia baris bawah memang bukanlah alif, nun, ya, ta. Dia sama ada berbaris atas atau berbaris depan sahaja. Kalau dia baris bawah itu bukan. So 100% confirm dia bukan fi'il. Dia bukan fi'il. Okey. Tanda dia ta di awal perkataan, waw nun berbaris atas di akhir perkataan. Baik. Kita nak sebut sama-sama. Kan? Masuk sekolah malam-malam ni. Kita sebut sama-sama tanda untuk fi'il mudhari' antum. Baik, ta di awal perkataan. Ta di awal perkataan. Waw nun berbaris atas di akhir perkataan. Waw nun berbaris atas di akhir perkataan.
Kita nak sebut 3 kali. Ustaz, sekejap. Ha. Waw nun tak payah berbaris Ustaz Nun saja berbaris atas. Waw tak perlu berbaris. Waw kita tak kisah baris apa. So maknanya Waw nun selalunya saja. dia tak ada baris, dan kalau dia ada baris pun kadang dia ada baris sukun atas dia. Selalunya huruf sebelum waw tu adalah baris depan, tetapi ada yang dia berbaris atas yang menjadikan waw tu barisnya sukun. So tak apa, waw tu kalau dia ada sukun pun boleh kita terima. Okey. Baik. Tengok pada ayat, boleh nampak ayat tanda tu? Saya ataskan sikit. Okey. Ta di awal perkataan. Di awal perkataan. Waw nun berbaris atas di akhir perkataan. Waw nun berbaris atas di di akhir perkataan. Baik, lagi sekali. Ta di awal perkataan. Di awal perkataan. Waw nun berbaris atas di akhir perkataan. Waw nun berbaris atas di akhir perkataan. Okey. Sebut semua pandang kamera. Pandang kamera. Kita nak sebut tanda untuk fi'il mudhari' antum. Baik. Ta di awal perkataan. Ta di awal perkataan. Waw nun berbaris atas di akhir perkataan. Waw nun berbaris atas di akhir perkataan. Boleh pandang kamera ataupun boleh tutup mata. Kadang orang pandang kamera tak boleh. Dia tutup mata boleh nampak gak tulisan ataupun tulisan yang hijau tu kan. Boleh, tak kisah. Ta di awal perkataan. Ta di awal perkataan. Waw nun berbaris atas di akhir perkataan. Okey, sekali. Ta di awal perkataan. Ta di awal perkataan. Waw nun berbaris atas di akhir perkataan. Waw nun berbaris atas di akhir perkataan. Memang kena ulang banyak kali. Ni style baru Pak Ustaz Kena hafal. Macam hafal kita buat hafazan. Kena buat hafazan. Kan biar pantas lagi kita ingat dia punya tanda tu. Sebab tanda ni bantu. Nanti kita akan banyakkan lagi menghafal tanda-tanda ni. Bila kita kuasai tanda, kita nak cam perkataan mudah. Kita nak bina perkataan mudah. Contoh, kalau orang dah ingat tanda, dia nak bercakap mudah. Sebab kalau nak bercakap, nak menggunakan tanda tu kena betul. Dia nak cakap dengan seorang perempuan, dia kena gunakan dhamir yang betul, imbuhan yang betul. Dia nak cakap dengan ramai orang, antum. Dia kena gunakan imbuhan yang betul, dia tak boleh antum qara'a. Dia salah lah kan. Antum amila, tak kena. Yang dia kena antum ta'maluna, antum taqra'una. Macam mana nak dapat tu? So tanda tu penting. Dia ingat perkataan, dia nak cakap apa? Dia nak cakap kamu makan. So makan apa? Akala. Tapi ni ramai ni antum. Untuk mudhari' nak guna apa? Apa tanda dia? Okey, ada ta awal perkataan, waw nun akhir perkataan. So dimasukkan ta'kuluna. So bila kita ingat tanda, dia bantu kita baca Quran untuk cam, dan dia bantu kalau nak bercakap nanti akan gunakan tanda ni yang penting. Tak ingat tanda, terkabur nanti kita punya ayat. Dia punya dhamir tu jadi tak kena. Baik. Maka dalam terjemahan dia mesti ada perkataan kamu. Mesti ada perkataan kamu. Lihat pada contoh. Firman Allah pada surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat ke-28, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Perkataan takfuruna. Ada ta di awal perkataan, waw nun berbaris atas di akhir perkataan. Maka perkataan takfuruna dia adalah fi'il mudhari'. Fi'il pula dia adalah fi'il mudhari'.
Thumma yumitukum, thumma yuhyikum, thumma ilaihi turja'un. Bila kita lihat pada awal ayat ni, kita dah ada yumitukum. Yumitukum. Ada yang boleh potong tak kat dalam ni? Kum. Kum kita boleh potong. Baik, kum kita tahu dia isim fi'il haf. Domir. Isim. Isim domir. Domir kategorinya isim. Baik, isim domir. Kum ni nak tunjukkan sikit ke ramai? Ramai. Baik. Ramai untuk maskulin ke feminin? Maskulin. Untuk maskulin. Penggunaan biasa. Penggunaan dalam Quran digunakan Dua-dua. untuk maskulin dan juga feminin. Kan domir dia apa untuk kum ini? Antum. Domir ni adalah antum. Kita jumpa kat sini kum, kita jumpa lagi yuhyikum, thumma ilaihi turja'un. Kena tak ada punya domir tu digunakan? Kena. Turja'un ini apa tanda yang ada pada dia? Waw nun. Ada perkataan. Nun baris atas di akhir perkataan. Banyak ni Ustaz ni. Fi'il mudhari' dalam ni ada dhamir merujuk kepada antum. So kenalah kum, ni pun kum, ni tu. So ni nak berminda ayat nanti macam ni lah, kena laju. Dia punya tu. Tak apa. Baik, maka turja'un dia adalah antara isim fi'il harf dia adalah fi'il. Dalam fi'il pula madhi dan juga mudhari' dia adalah fi'il mudhari'. Maka bila kita cerita tentang fi'il mudhari' maka tandanya mesti ada dua. Mesti ada tanda di depan dan mesti ada tanda di belakang. Ada dua. Tak boleh satu sahaja. Baik. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Baik, perkataan tansawna. Tandanya ta di awal perkataan, waw nun berbaris atas di akhir perkataan. Maka tansawna dia adalah fi'il mudhari'. Baik. Cuba perhatikan pada perkataan takfuruna. Ta dia berbaris atas. Turja'una dia berbaris depan. So tak apa, kita terima baris atas dan juga baris depan. Baik, turja'una. Waw dia ada baris apa-apa tak? Tak ada. Tansawna ada sukun. Ada sukun dekat situ. Kenapa dia ada sukun? Sebab sebelumnya baris atas. Sebab sebelumnya berbaris atas. Jadi pun ada sukun yang jelas kat situlah. Jadi mana-mana pun tak apa. Kan waw tu ada sukun ataupun waw tu tidak ditulis sukun dengan jelas, dua-dua pun kita terima sebab waw tu kita nakkan huruf dia ada di situ. Sama macam Baik. Wa antum tatlunal kitaba afala ta'qilun. Perkataan tatluna. Dan dah sasar depan tu ada antum. Bila ada antum, belakang dia pun kena fi'il ni kena pun ada tanda antum kat dalam tu. Maka tandanya ta di awal perkataan, waw nun berbaris atas di akhir perkataan. Ustaz, jadi maksudnya dia dua kali antum lah ya Ustaz. Dia jelaskan lagi ya. Betul. Antum di depan, antum di dalam perkataan. Ya. Betul? Ada dua antum dekat sini. Kamu. Baik. Afala ta'qilun, kita ada perkataan ta'qiluna. Ta di awal perkataan, waw nun berbaris atas di akhir perkataan. Ta'qiluna sama juga dia adalah fi'il mudhari'. Dalamnya ada dhamir merujuk kepada Antum guna untuk sikit ke ramai? Maskulin dan feminin. Ramai untuk maskulin dan juga feminin. Nanti kena asingkan. Kan bila kita cerita tentang bahasa Arab Quran, dua-dua, maskulin dan feminin. Bila bahasa Arab komunikasi untuk maskulin sahaja. Tapi sebab kita nak belajar ni bahasa Arab Quran, maka saya bagi tahu
Dia dua-dua guna untuk maskulin dan juga feminin. Penting tak maklumat ni? Penting. Supaya orang perempuan yang baca Quran, dia tahulah nak ambil pengajaran tu kat mana. Ni antum, oh ni untuk laki. Dia tunggulah nanti untuk hunna, untuk perempuan. Rupanya ada sikit je. Kan betul, takkanlah Allah cakap sikit je untuk perempuan. Tak, rupanya antum pun sekali termasuk dalam tu. Wanita dan perempuan juga. Fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Perkataan tanzuruna, ta di awal perkataan, waw nun di akhir. berbaris atas di akhir perkataan. Perkataan zuruna dia adalah fi'il mudhari'. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Perkataan taktumuna, ta di awal perkataan, waw nun berbaris atas di akhir perkataan. Dia adalah fi'il mudhari'. Ini nombor rujukan ayat kalau nanti siapa yang nak tengok. Ustaz, Ustaz nak tanya, nak apa ni, ayat yang ketiga tu dari akhir kataan tu, semuanya berbaris depan kan? Kalau nak tengok jugalah, nak confirmkan lagi lah. Boleh ke pakai tu as indicator dia lah? Huruf ketiga yang terakhir 1, 2, 3. Boleh. Dia kebanyakannya dia baris depan. Tapi ada ketika yang dia berbaris atas juga. Kan macam tansau ni. Tansau ni dia berbaris atas. Kan tapi selalunya dia akan berbaris depan. Dia akan baris selalunya. Tapi ada perkataan yang dia akan berbaris atas. Bawah pada Ustaz? Bawah pun ada. Tak kilo nak tu? Dulu? Tak kilo. Lam tu baris depan. Depan lam tu. Huruf ketiga lam tu yang sebelum waw lam. So lam tu baris depan. Oh, ambil lam, bukan yang ketiga daripada depan. Tak, dia betul-betul huruf sebelum waw. Sebelum waw. Huruf sebelum waw ada waktu yang dia baris, selalunya dia baris depan, tapi ada ketika yang dia berbaris atas. Bila ketikanya tu, itu bergantung pada perkataan. Tapi kalau in general Ustaz, kalau kalau selepas tu huruf waw, dia mestilah baris depan kan? Betul. General lah. Betul. Betul lah. Betul. In general betul begitu, dia baris depan. Dah lah waw tu tak ada baris. Habis? Takkan lam waw tak ada baris bunyi la kot. Maulah. Ada mau, ada mu. Selalunya memang kalau baris depan, waw itu dia serasi dengan baris depan sebelumnya. Cuma begitulah dalam bahasa Arab ada waw yang sebelumnya huruf tu berbaris atas. Huruf mat. Huruf mat Ustaz ya? Mat asli. Macam tansauna. Kenapa dia jadi tansauna? Macam harfun lin. Dan asalnya dia perkataannya tu dia ada huruf illah. Dia ada huruf illah. Asalnya nasiya. Begitu. So bila fi'il mudhari' selalunya ya ini akan bertukar kepada waw. Dan ada ketika alif, tapi selalunya dia akan bertukar menjadi waw. Kalau mudhari'nya alif ataupun ya, selalunya madhi dia kalau madhi dia alif macam qala, ataupun ada ya macam nasiya, mudhari'nya akan tukar jadi waw. Sebab itu qala mudhari'nya adalah yaqulu. Kan nasiya dia ada yansu. Macam tu, nasiya yansu. Macam tu. Sebab tu bila jadi tansauna, dia masukkan macam tu lah, jadi tansauna. Kenapa jadi tansauna tak jadi tansuna? Wallahu alam. Saya tak tahu tentang bahagian itu. Kan. Okay. Baik. Lihat pada contoh pada surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 84 dan juga ayat 85.
Surah Al-Baqarah ayat 84 dan juga ayat 80. Tasfikun. Baik. Kan? Tengok sekali dia boleh tangkap dah. Ya Allah berfirman. Baru belajar Ustaz boleh lah. Boleh. Itu yang kena kita hafal banyak kali tanda tu. Wa id akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum. Perkataan tasfikuna. Ya, ada ta di awal perkataan, waw nun di akhir perkataan, baris atas di akhir perkataan. Maka tasfikuna dia isim, fi'il ataupun harf? Fi'il. Pertama sekali dia adalah Mudhari'. fi'il pula dia adalah fi'il mudhari'. Mudhari' untuk antum. Dalamnya dhamir merujuk kepada antum. DYT dia antum. Dima'akum wala tukhrijuna. Tukhrijuna. Ada ta di awal perkataan. Waw nun berbaris atas di akhir perkataan. Maka tukhrijuna dia Cuma adalah fi'il madi, mudhari'. fi'il mudhari'. Dalamnya dhamir merujuk kepada antum. Anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhaduna. Perkataan tashhaduna. Tandanya ta di akhir awal perkataan, waw nun berbaris atas di akhir perkataan. Maka tashhaduna dia adalah fi'il mudhari'. Antum. Domir antum. Domirnya ialah antum. Saya tulis. Thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum. Taqtuluna. Ta di awal perkataan. Waw nun berbaris atas di akhir perkataan. Baik. Saya nak dengar dia. Ta di awal perkataan, waw nun berbaris atas di akhir banyak perkataan. Maka dia ada tukhrijuna lagi. Fi'il mudhari'. Baik. Untuk Anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum. Tukhrijuna. Tandanya ta di awal perkataan. Waw nun berbaris atas di akhir perkataan. Ta di awal perkataan, waw nun berbaris atas di akhir perkataan. Dia adalah fi'il mudhari'. Fariqam minkum min diyarihim tadhaharuna alaihim. Tandanya sama-sama. Ta di awal perkataan. Waw nun berbaris atas di akhir perkataan. Nanti. Maka tadhaharuna dia adalah fi'il mudhari' untuk dhamir antum. Wa in ya'tukum usara tufaduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Ada? Tu'minuna. Takfuruna. Baik, kita ambil takfuruna. Kita ambil takfuruna dulu. Bawah takfuruna. Baik, apakah tanda dia? Awal perkataan berbaris atas. Perkataan. Alhamdulillah. Dengar awak sebut ta di awal perkataan, waw nun baris atas di akhir perkataan. Seronok rasa. Maka dia adalah fi'il madi. Dalamnya domir. Boleh dia sama macam orang buat kawat tu. Sama ni dia. Ustaz, patut minum tu? Patut minum tu. Tuk minum saja. Patut baik. ada lain. Adakah? Afatu minuna ni untuk minuna. Kalau kita perasan, alhamdulillah kita tak perasan, tidak mengapa sebab perkataan ini dia bersambung dengan perkataan yang lain. Pertamanya dia bersambung dengan dengan fa. Yang keduanya dia bersambung dengan fa. So dia bersambung dengan dua huruf yang lain. Jadi kalau nampak, alhamdulillah. Kalau tak nampak, tidak ada masalah. Sebab memang dia bersambung pun. Memang bersambung, susah kita nak cam.
Potong Baik, dulu. tapi kalau kata kita dah potong a dan juga fa, tinggal tu'minuna. Apakah Ya. tanda yang ada? Ada dia berbaris. Di awal perkataan. Perkataan waw nun Di atas di dia. atas di akhir perkataan. Perkataan. Cantik. Maka tu'minuna sahaja dia adalah fi'il mudhari'. Mudhari'. Tu penting kemahiran Antum. potong memotong tu. Kena potong Jumpa ni. je buat potong dulu sebab apa? Takut kita kata afatu minuna fi'il mudhari'. Dah tersalah lah. Sebab Potong. a lain, fa juga adalah lain. Baik. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzabi Yuraddu. Tak boleh Ustaz. Bukan. wa ma Ya. Allahu bighafilin amma ta'malun. Tak malu. Baik. Ta'maluna Itu tandanya home tu. Itu home. Di awal Di awal perkataan. Malu. Waw nun berbaris Berbaris akhir perkataan. perkataan. Fi'il mudhari'. Dia adalah Ilmu. fi'il mudhari'. Domainnya ialah Ustaz yang Antum. yuraduna tu ini kan baik. home Yuraduna tadi Ajar Zainal kata Home. dia kata tak boleh. Itu Dia fi'il tak mudhari' boleh. tapi home lah. Mudhari' kan. Fi'il Kalau mudhari' tapi untuk home. topik kita malam ni dia tak boleh lah. Antum. Dia salah lah. Malam ni tak. Tapi kalau untuk fi'il mudhari' betul. Dia fi'il mudhari' kan. Untuk fi'il mudhari' yang kita dah ambil betul. Baik, Ya, apa tanda yang ada yuraduna. pada yuraduna? Ya, di awal Di perkataan. awal Ya, perkataan. dia Waw waw nun nun. beri atas. Bari atas Okey. Home. Ada ya. Untuk home. Maka ni juga adalah fi'il Mudhari'. mudhari'. Mereka. Domainnya adalah home. Home. Baik. Perkataan-perkataan yang setakat kita dah jumpa. Boleh Tak nampak malu. tak Tak malu. variety. Mudhari' je. Ada tak malu tadi kita ambil. Tak malu dah sebut dah. Dah sebut dah. Tak Variety malu. perkataan. Bentuknya ada tadi kita apa? Ada waw yang sebelumnya depan. Tu minun. Ada Minun. yang sebelumnya atas. Tan sauna. Ya. Ada yang depan ta tu baris depan. Ada yang ta Tukhrijuna. berbaris atas. Kan? Kita ada ta Berbaris perkataan depan. yang huruf kedua tu berbaris sukun macam tukhrijuna, Ya. tuluna, tasfikuna. Takuluna. Kita juga ada huruf kedua yang ada baris, tazaharuna. Kan? Jadi ada pelbagai. Maka apa pun baris yang huruf kedua, ketiga, keempat, kelima, dia ada 6, 7 huruf pun kita jangan takut kerana yang kita kisahkan. Yang ni kita tak kisah. Awal Kita dengan akhir. kisahkan huruf pertama awal dan 2 huruf yang terakhir. Itu sahaja yang kita kisahkan. Yang lain tu dia nak baris apa, huruf kedua tu nak baris ke tak baris ke, nak atas ke bawah. Kita tak kita tak ambil dulu untuk permulaan ini. Biarlah orang lain fikir, kita tak payah fikir. Kita tengok huruf depan, belakang, cukup. Itu sahaja. Baik, surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 65. Ini saya buka dalam buku Quran ke. Saya terbas kat sini boleh. Baik. Muka surat 58. Muka surat 58. Siapa yang buka mushaf pada muka surat 58. 58. Baik, ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi Ibrahim. Tuhajjuna. Lagi tak pernah dengar. Tak ada pun tadi. Tuhajjuna lagi dah. Tak ada. Kan? Tapi kita kisah tak urut tengah-tengah ni apa benda bunyi dia. Wajib Kita tak musafir kisah. kalimi kan. Itu dah Hadimat lah. Baik, apakah tanda? Ta di awal perkataan. Waw nun di akhir perkataan berbaris atas. Akhir. Perkataan. Dia adalah Fi'il mudhari'. mudhari'. Domir. Domirnya ialah Antum. Antum. wa ma unzilatit tauratu wal injilu illa min ba'dih.
afala ta'qilun. 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 Perkataan ta'qiluna tanda di awal Di awal perkataan waw nun baris atas di akhir akhir perkataan. perkataan. Baik. Jadi kita pergi laju sikit. Ha antum haula ya hajajtum. Tadi tak tanya, ni nak tanya. Perkataan hajajtum. Hajajtum. Hajaj. Ada. Kamu telah bantah-bantah. Sama tu haju kamu sama bantah-bantah. Hajajtum. Cari tanda. Tamim. Tak ada. Tamim. Apa tanda apa? Okey, ada Tak tamim. ada. Baris Tak atas ada tak ada. Hajaj. Kamu, Okey. Tom. Kamu Sebelum tu tum. ada huruf sukun. Permulaan So bila tak ada tanda kat belakang, dia apa? Madi, fi'il madi. Fi'il madhi. Fi'il madhi. Kita nampak je perkataan kan. Jangan tengok terjemahan dulu, terus tengok perkataan, cari tanda dulu. Tanda apa ada? Tanda isim tak ada. Tanda apa yang kita ada tamim, sebelum tu sukun. Oh, ini tanda untuk fi'il Madi. madhi. Mari. Okey. Hajajtum. Baik. Falima tuhajuna, sama dengan atas. Bima laysa lakum bihi ilm wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ta'lamun. Baik. Perkataan antum. Antum ini. Antum. Apakah antum? Isim. Isim. Domir. Antum kategorinya adalah isim. Isim domir. Isim Isim domir. Baik. Kalau ha antum. Potong ha tu lah. Tom. Tom tu. Potong yang ni potong ha ni lah. Potong ha jadi antum Dia je. dengan antum je. Antum je. Hmm. Huruf ha dalam bahasa Ha tu- Arab dia adalah huruf Itulah. untuk tarik perhatian. Itulah. Untuk tarik perhatian. Hmm. Jadi macam kita baca haza hazihi kan? Kan haza hazihi kan? Perkataan dia haza, kita ada haza, Ini. kita ada hazihi. Perkataan sebenarnya za dan juga zih. Itu sahaja. Ha tu tambahan. Tak ada makna. Sebenarnya ha tu untuk tarik perhatian. Haza, hazihi. Untuk tarik perhatian. So za dan zih tu macam haulai. Perkataan dia ulai sahaja. Ulai je. Ha tu dia punya tambahan saja. Ulai. Info tambahan. Tapi tak ada apa-apa lah Ustaz. Ha tu. No Ha meaning. tu itu tu tak fungsi adalah dia untuk makna tarik dia. perhatian sahaja. Untuk tarik perhatian. Lepas tu Wahai ha antum. Wahai. Kalau sebut antum beza dengan ha antum. Ha macam orang macam oi benda tu menjerit apa tu kan. Tak ada beza ke Ustaz kalau ha antum dengan wa antum. Wa tu dan Wa tu dan. Wadan. Wadan. Ha tak ada apa-apa. Ni kalau ikut secara umumnya dia tak ada apa terjemahan. Jadi fungsi dia itu untuk tarik perhatian sahaja. Oh, Ustaz, ha tu Macam macam dalam- nak segah lah Ustaz Macam dalam ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuha ha. Ya ayyuha. Baik. Maka anak Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyyan walakin kana hanifan musliman wa kana minal musyrikin. Inna awlan nasi bi Ibrahim lallazina tabauhu wa hadha an-nabiy wallazina amanu wallahu waliyyul muttaqin. Wadda ta'ifatu min ahli kitab law yudhillunakum wa ma yudhilluna illa anfusahum wa yash'urun. Ni tashhadun. Laju. Baik. Ya ahlal kitab. Dia tak furun. Kan, bila laju kita tu cantiklah tu. Ya ahlal kitab, lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Takfurun. Ada perkataan Takfurun min tashhadun. Tanda untuk takfuruna Di awal di akhir perkataan. Cantik. Yashurun tu. Yashurun tu. Ya syurun. itu Untuk domir. Topik lain. topik lain. Domir lain. Itu home tu. Tashhaduna kita habiskan yang ni yang apa tu? Antum. Tashhaduna tanda Kalau campur-campur. Taktumun. Talbisu. wa antum tashhaduna tanda dia sama ta di awal perkataan. Wa nun Nun beri atas di akhir perkataan. Di akhir perkataan.
Fi'il Ya mudhari'. ahlal kitab lima talbisuna al-haqqa bil batil. Sampai situ. Talbisu. Talbisu. Talbisuna. Talbisuna tanda Di awal di perkataan. awal perkataan. Waw Nun nun beri baris atas di akhir atas perkataan. akhir perkataan. Nun beri atas di akhir perkataan. Maka talbisuna dia adalah fi'il Mudhari'. Mudhari' mudhari'. untuk Baik. Wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. taktumuna. Taktumuna tanda Ta Di di awal awal perkataan. perkataan. Waw nun Waw baris nun baris akhir atas perkataan. perkataan. di perkataan. Jadi adalah Fi'il fi'il mudhari' untuk mudhari'. antum. Dhamirnya ialah antum. Antum. Baik. Lagi wa Wa antum antum Ta'lamuna. ta'lamuna tanda Ta di awal di awal perkataan. waw nun baris Nun di atas atas akhir di akhir perkataan. perkataan. Setiap kali pun satu malam tu ulang tanda yang sama ulang berkali-kali. Terus sama je. Tapi kita ulang. Berapa? Sebab kita nak ngapal masa lain tak ada. Waktu dalam kelas kita sebutlah banyak kali. Mudah-mudahan Allah masukkan dalam kepala kita tu Masukkan. ingat. InsyaAllah. Amin. Yang satu perkataan kita jumpa, pertama sekali kita potong. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tanya apa tanda yang ada. Jadi bila kita jumpa, contoh yudillunakum. First sekali kita tengok ada yang boleh potong tak? So kita tengok boleh potong, boleh potong. Kemudian yang kedua, so kita ada yudilluna dan juga kum. Kedua kita tanya, apakah tanda? So kita ada tanda ya di awal perkataan, wa nun beri atas di akhir perkataan. Maka dia adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Ini. Yang kita ada kum. Kum apa tanda? Kum dia tak ada tanda tapi kita tahu dia adalah isim Dhamir. dhamir. Kan? Maka sebab itu tanda dimainkan peranan yang sangat penting. Kita jumpa perkataan ahlil kitab. Kan? Ahlil kitab. Baik, perkataan ahli. Pertama, apa tanda yang ada? Kita tengok, oh dia ada baris bawah. So kalau baris bawah dia adalah isim. Kita ada al-kitabi. Kita Apa alif tanda? lam. Alif Kita lam. ada alif lam. Kita ada baris bawah juga. Maka dia adalah isim. Maka poin penting dalam pembelajaran kita ni adalah Potong. Tanda. adalah tanda. Tanda tu penting. Tanda tu penting. Itu tanda yang kita selalu nak ulang-ulang biar masuk dalam kepala. Kita boleh belajar seberapa banyak tanda yang ada, tapi tanda tu tak memberi makna kalau tak ingat. Ya. Betul. Bagilah macam mana banyak tanda, tapi kalau kita tak ingat, kita tak boleh juga nak cam perkataan tu. Kita selalu jumpa je perkataan tanya, tanda apa? Apa tanda? Apa tanda? Tanda. Baik. Kita ambil dua ayat saja, ayat 25 26 sebab kita dah pukul 10. Ni pada surah Al-A'raf ayat 25. Surah Al-A'raf ayat 25 dan ayat ke-20. Ayat 27, kita ambil 25 27 sebab dia tak banyak sangat. Berarti yang 25 banyak. Tahyun. Qala fiha tahyawna. Baik, perkataan Tahyauna. Walaupun bunyi dia macam pelik je, tak biasa dengar, tak kisahlah. Kan, yang penting dia ada tanda kita cari. Apakah tanda dia? Di awal perkataan. Waw nun di akhir perkataan berbaris atas. Fi'il mudhari' untuk antum. Maka dia adalah fi'il mudhari' untuk antum. Wah, perkataan kadang payah benar nak sebut, tak apalah, janji tanda tu ada. Wa fiha tamutuna. Tamutuna. Baik, tanda. Di awal waw nun baris atas akhir perkataan. Baik. Wa minha tukhrajuna. Tanda di awal waw nun baris atas perkataan. Maka dia adalah fi'il
Mudarat. Dalam satu ayat ni pun Antum. kita boleh nampak perkataan dia beza. Satu tahyauna, tamutuna, tukhrajuna. Huruf tengah dia semua berbeza. Beza, bunyi dia semua lain-lain. Tapi tanda dia tetap sama. So kita fokus pada tanda Kamu depan dan hidup. belakang. Tengah tu kita Kamu biarkan dulu. mati. Kamu mati. So, tahyauna, tamutuna, tukhraju. Tiga-tiga bunyi dia Tukhraju. lain walaupun cerita Tukhrajuna. tentang sama. Dhamirnya semua sama, antum. Dan semua sama, fi'il mudhari'. Tapi sebutannya semua berbeza. Sebab apa? Bergantung pada perkataan asal. Jadi kita hanya fokus pada tanda kita, perkataan tu biarlah dia nak sama ke, dia nak berbeza ke, tak apa. Yalah, Kita betul, tidak gentar. Dia perkataan lain kan Ustaz, ada makna lain-lain kan. I mean, Sebab setiap verb, perkataan, verb, ruwet dia tu berbeza. Sebab tu dia jadikan mudhari' ni tu akan jadi berbeza. So kita nak agak memang tak boleh. So kita pertamanya kalau nak tahu, kita kena tengok pada kamus. Tapi kita yang kedua, kita nak tahu dulu tanda dia, nak cerita tentang siapa. Baik, ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Ya bani Adam la yaftinannakum asy-syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u 'anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa qabilu min haitsu la tarawnahum. Inna ja'alna syayatina awliya'a lil ladzina la yu'minun. Ada? Tak ada. Rauna. Tu ada tak? Tarawnahum. La tarawnahum. Masya-Allah. Mana tak nampak okey, tak perasan, tidak ada masalah. Sebab apa? Dia bersambung dengan dhamir yang berada di La tarawnahu. belakang. Oh ya. Sebab tu dia kalau dia belajar bahasa Al-Quran ni, dia macam dia main apa? Kita macam main La crossword. tarawna. Pensel tu tunjuk kat ujung ya bani, cari tanda cik tanda ada tak kan. So jumpa tarawnahum. Kita Ada. potonglah hum itu, tinggallah tarawna sahaja. Tarawna. Baik, apakah tanda untuk tarawna? Di awal perkataan. Kita awal perkataan. Nun baris atas. Nun baris atas. Baris atas. Maka dia adalah fi'il Mudhari' antum. untuk antum. Baik, untuk perkataan ini kan kita hanya highlightkan mengenai tandanya sahaja. Ta di awal perkataan, waw nun baris atas di akhir perkataan. Mengenai bilangan huruf tak apa, kita tak ambil dulu. Jadi kita tak kisahlah huruf tu panjang ke ataupun pendek ke. Kita tak kisah dulu. Okay, baik. Boleh tuliskan untuk kita punya sedikit homework. Pertama adalah surah Asy-Syu'ara. Saya tuliskan di ruangan chat juga. Surah ke-26 ayat 1, 2, 3. 6, 1, 2, 3. Ayat 1, 2, 3 hingga ayat 1, 2, 9. 1, 2, 9. Yang pertama. Sekejap, Ustaz. 26. 1, 2, 3 Homework. 1, 2, 9. Ustaz tulis kat chat Ustaz. Kat chat saya tulis juga. Okey. Lepas tu kemudian surah yang kedua, surah yang ke-7 ayat 86. Ayat 86. Surah ke-7 ayat 86. Baik. Sebelum saya terlupa, saya nak ingatkan nanti bila kita buat latihan ataupun bila kita jumpa perkataan, kita nak fokus pada teks Arabnya dahulu. Jadi kita cari perkataan yang ada tanda lengkap. Kalau perkataan tu ada tanda separuh je, maksud dia belakang dia waw nun tu ada, depan dia tak ada ta. Nak buat apa? Tinggal dulu. Kita tengok depan dia ada ta, belakang dia ada waw nun tak ada. Apa nak buat? Tinggal dulu. Walaupun mungkin dalam terjemahan ada perkataan antum ataupun kamu tu, untuk permulaan kita hold dulu bentuk-bentuk yang begitu. Kita nak fokus pada bentuk asas dulu. Kan? Saya tunjuk teruslah. Macam surah 7 ayat 86 ni kan. Perkataan taq'udu. Kita ada tanda ta di awal perkataan, kita ada waw.